Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Salam sejahtera Asia, bersua kembali dalam Sejahtera Asia hari ini. Penghulu segala hari, hari Jumaat, 27 Ogos 2021 bersamaan dengan 18 Muharram 1443 Hijriah. Sebelum tu, nak sapa dulu anda di rumah, di mana sahaja anda berada pagi ini. Kami sentiasa harap didoakan semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Jonathan Ding, apa khabar? Sehat, Gas. Apa khabar, Gas? Alhamdulillah sehat. Tapi penat sikit lah. Tadi kan Gaspirasi. Yes, betul. Tapi tak apa. Jangan lupa untuk ikuti program menarik kami di TVS. Gaspirasi pastinya setiap Rabu jam 9 malam. Ya, betul. Jadi sekarang macam biasa kita bersiaran selama 1 jam di TVS saluran 122 Astro dan juga MyTV, dan juga bersiaran langsung di Facebook TVS dan Facebook Sejahtera Asia. Jadi kepada rakan-rakan kita yang menonton kita di Facebook, janganlah segan. Mada, jangan malu komen je saya Komen aja, meriahkan aja. Meriahkan Mada selamat pagi, padah je selamat pagi, kelak kami orang reply. Kami orang balas lah. Jadi betul. Kami akan raikan respons anda di ruangan komen. Dan pastinya pada bulan kebangsaan ini kami memakai baju kebangsaan pastinya pada setiap Jumaat. Dan untuk anda di rumah, ingat kalau bolehlah untuk pengguna jalan raya, pemandu dan sebagainya, lekatkan bendera Malaysia tu supaya dapat memberi semangat juga kepada pemandu-pemandu lain dalam kita menyemarakkan semangat cintakan negara Malaysia. Okey, hari ini John, topik yang akan kita bawakan sangat menarik sebenarnya, bukan sahaja untuk golongan graduan, tetapi golongan pendidik di IPT, bahkan untuk golongan ibu bapa juga, kerana kita berbicara mengenai kadar kebolehpasaran graduan pasca pandemik. Dan kita akan bersama dengan Presiden Sarawak Dayak Graduates Association, Encik Gary Ningkan. Tapi itu untuk blok yang kedua dan blok yang ketiga. Blok yang pertama. Blok lepas ini saja terus. Terus saja bersama dengan beliau. Jadi, apa kata saya perkenalkan kepada anda tetamu kita pada hari ini. Sekali lagi, Presiden Sarawak Dayak Graduates Association SDGA, Encik Gary Ningkan. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar, Gary? Okey, bagus. Bagus. Ya. Okey. Jadi terima kasihlah kerana sudi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Baik. Jadi Gary, mungkin boleh kongsikan selain daripada faktor kelumpuhan ekonomi disebabkan oleh pandemik COVID-19, mungkin boleh kongsikan juga apakah antara faktor lain yang menyebabkan penurunan kadar kebolehpasaran graduan dalam bidang pekerjaan. Ya. Firstly, selamat pagi Jonathan dan Gas. Jadi kelumpuhan ekonomi kerana COVID-19 ini boleh dikatakan faktor yang terbesar yang affecting di kadar kebolehpasaran or marketability of graduates pada tahun 2020. Tapi kita tengok juga fakta ini juga telah disokong oleh kenaikan dalam unemployment rates of graduates in Malaysia. Kalau kita tengok pada tahun 2020, kenaikan ini adalah pada kadar 22.5%. Inilah satu angka peratusan yang mungkin susah kita nak imagine. Kita tengok dari segi angka. Jadi 32.5% ini sebenarnya adalah mewakili sebanyak 202,400 orang graduan seluruh Malaysia yang kehilangan pekerjaan ataupun tidak bekerja. Dan kita tengok antara faktor terbesar dia adalah memang pandemik. Kalau kita tengok dari segi makro lagi, 728,000 rakyat Malaysia kehilangan pekerjaan ataupun tidak bekerja di seluruh Malaysia. Jadi 202,000 ini adalah sebanyak 30% daripada 700 lebih ribu ini. Tengok. So, apakah yang maksud ini? Kita tengok. Jadi maksudnya sekarang kita ada lebih 200,000 orang graduan underutilized. Ini adalah underutilized power, underutilized what they call this human capital. Human capital di Malaysia. So jadi kita tengok lagi para graduan secara puratanya mengambil selama 50% of them, 50% daripada mereka mengambil masa kurang-kurangnya 6 bulan untuk mendapat pekerjaan. Jadi ini pandemik, yes, memang isu ini, memang ini adalah faktor yang terbesar menyebabkan peratusan tadi yang disebut gas tadi itu menurun. Jadi faktor lain kita tengok adalah the job market now is more saturated, is very competitive. So kita tengok tadi graduan yang baru
terpaksa compete, terpaksa bersaing dengan golongan graduan yang telah kehilangan kerja tadi due to the pandemic. So there's another, it's a ripple effect yang kita panggil ripple effect. Jadi inilah satu daripada faktor lain. Dan faktor yang seterusnya adalah keperluan industri telah berubah. Kita tengok banyak industri sekarang berubah dari segi teknologi. Jadi mungkin apa yang dipelajari 3 tahun lepas mungkin tidak lagi relevan. And so on. Saya tertarik sebenarnya dengan apa yang Encik Gary katakan, yang mana faktor lain, John, adalah graduan baru ini terpaksa bersaing dengan golongan graduan lama. Lepas tu satu situasi lagi adalah yang mana mereka yang sudah sedia ada pekerjaan terpaksa dibuang. Ini kan mereka golongan ni, graduan baru ini yang nak baru sahaja orang kata berjinak-jinak dalam alam pekerjaan. Jadi apa seharusnya dilakukan oleh golongan graduan itu sendiri? Adakah mereka perlu bersedia ke arah pekerjaan baru untuk orang kata mengadaptasi dengan suasana yang mencabar pandemik COVID-19 ini, dan juga apa keperluan yang perlu dilakukan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dalam hal ini? Semuanya jangan ke mana-mana selepas ini Sejahtera Asia. Kita bersama amanah bangsa. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2021 Malaysia prihatin demi negara. Dan kenapa kami bawakan topik kadar kebolehpasaran graduan pasca pandemik? Kerana menurut tetamu kita pada hari ini bukan sahaja faktor pandemik COVID-19 itu sendiri, namun faktor persaingan, John, antara graduan lama dan graduan baru ini juga menyumbang kepada penurunan kadar kebolehpasaran dalam golongan graduan. Dan kalau kita lihat hasil kajian pengesanan graduan untuk tahun 2020 oleh KPT, kadar kebolehpasaran graduan pada tahun 2020 adalah 84.4%, menurun sebanyak 1.8% berbanding 86.2% pada tahun 2019, dan saya kira ianya menurun juga untuk tahun 2021. Jadi Encik Gary, bagaimana kalau kita lihat bahawa kalau sebelum ini John, sebelum musim pandemik, ianya boleh menjadi satu pilihan untuk golongan graduan ini mempunyai sifat memilih dan cerewet dalam orang kata memilih mana pekerjaan yang mereka nak lakukan. Semasa pandemik ini, adakah sifat tersebut masih menjadi satu pilihan ataupun mereka tidak lagi boleh berbuat demikian, Encik Gary? Okey, ini pendapat saya lah. Cerewet tu, I mean, at the end of the day, you kena tahu your own value lah. You telah belajar certain bidang untuk selama 3 tahun, and apa yang skill yang itulah yang you telah belajar masa itu. So you kena tahu your own value first lah, first and foremost. And then you look at dari segi financially itu sangat penting, dari segi kewangan itu. Kalau rasa yang tadi, masa sekarang kita tahu pandemik ini adalah masa yang sangat susah untuk semua orang. Jadi maybe it's best to not be terlalu cerewet lah, to be choosy, bila sangat nak kerja di tempat yang sangat selesa and whatnot lah. But at the end of the day, you must set your priority rights and you must know your value. Nah, itulah saya kira sekarang ini pengalaman itu lebih penting untuk ditimba. Dan sekiranya pandemik COVID-19 ini reda, golongan graduan ini sudah lebih orang kata bersedia untuk menempuh alam pekerjaan yang lebih mencabar. Dan tanggungjawab meningkatkan kebolehpasaran graduan tidak boleh kita letakkan 100% kepada IPT semata-mata. Ianya juga memerlukan kerjasama yang erat antara pelbagai pihak. Komen Encik Gary macam mana? Ya, definitely. Kita tengok, saya setuju dengan pendapat itu. Kita tengok sebab it's very easy, it's selalu senang untuk kita meletakkan tanggungjawab itu kepada IPT ataupun pihak kerajaan saja. Namun begitu, pendapat saya, masalah ini harus dikongsi oleh kita bersama. Jadi golongan profesional dan majikan, mereka harus lebih terbuka untuk bekerjasama dengan pihak IPT. Dari segi contoh tadi melakukan micro credentials atau kursus jangka pendek tadi. So pihak majikan ataupun pihak profesional ni, benar-benar profesional mesti terbuka untuk bersama dengan universiti untuk transfer of knowledge. Jadi mereka dapat, it's a win-win situation in my opinion, sebab tadi mereka akan dapat
universiti akan hendak input daripada industri yang lebih memahami dan merasakan market forces dan untuk majikan pula ataupun badan profesional ini mereka akan dapat data daripada universiti. So at the end of the day, students will win. Yep. Dan seterusnya, golongan majikan juga haruslah lebih terbuka menerima golongan intern untuk latihan industri. Yep. I think the mentality of kebanyakan majikan adalah mereka merasakan ini tidak macam membawa masalah, put it that way. Tapi but they have to look at it at the big picture. Mereka haruslah menyumbang untuk melahirkan graduan yang lebih berkualiti. And most importantly, graduan tersebut haruslah lebih bertanggungjawab. They have to be proaktif. Mereka mesti mencari inisiatif sendiri, mencari peluang di luar sana, and also take the initiative. Sebab at the end of the day, you apply untuk pekerjaan semua ini, mereka tengok you punya CV, your resume. So semasa menunggu pekerjaan ni, you go do NGO works, ke masyarakatan, kerja-kerja kemasyarakatan, to show to your future employers that you are someone who is proactive. Ya, jadi itu bukan satu pihak saja yang harus diletakkan tanggungjawab seperti institusi 100%, tetapi kerjasama daripada pelbagai pihak. Betul. Jadi Encik Gary, kita tahu juga mungkin boleh kongsikan antara peranan ataupun aktiviti yang dilakukan oleh Sarawak Dayak Graduates Association yang kita tahu memang mereka nak membantu untuk membolehkan kebolehpasaran graduan Dayak. Tapi mungkin boleh kongsikan lagi apakah aktiviti ataupun inisiatif yang dilakukan oleh SDGA untuk menolong para graduannya. Program-program di SDGA adalah lebih berasaskan atau berunsurkan kepada pendidikan. Okay. And then we are open, or rather we are inclusive in our programs dengan kepada semua asal or bangsa, whatever. Jadi antara program yang telah dilaksanakan pra-pandemic ialah kami telah melakukan financial planning, financial planning and investment seminar. Okay. So what we did was kami telah menjemput pelajar-pelajar dari college di Kuching datang untuk memberi mereka kesedaran atau info pasal apakah bagaimana untuk mengurus kewangan dan juga apakah jenis investment atau pelaburan di luar sana. Okay. Secondly ialah kami telah melakukan program seperti Young Agripreneurs Weekend, di mana kami telah menggalakkan orang muda untuk melihat ataupun menggalakkan mereka untuk menceburi industri pertanian. Sebab kami faham, semua faham ialah modern farming or industri inilah industri yang banyak potensi di Sarawak. Put it this way lah, semua orang kena makan. Betul. Food industry is very important. And another interesting program yang kami telah lakukan adalah Rumah Panjang Design Challenge. Sinetron adalah is a competition di mana kami menggalakkan peserta untuk mereka rumah panjang yang berunsurkan STEM ataupun modern design. Dan kami telah bersama dengan Sarawak Dynamic X, Sarawak Esports Association dan Andamara Energy untuk program ini. Jadi kami menggalakkan graduan untuk menyertai SDGA kerana terdapat banyak program yang boleh dimasukkan dalam resume atau CV mereka. So we are very excited to work with other industry players dan juga semua persatuan di luar sana. Jadi adakah SDGA juga ada mungkin menyediakan perkhidmatan asas ataupun kemahiran untuk golongan graduan ini meningkatkan daya keusahawanan mereka, Encik Gary? Kami tidak ada spesifik program yang tetap untuk ini. Okay. But as we go along, we always try to fit in program yang bentuk begini sebab kita faham yang keusahawanan. We want to create melahirkan lebih banyak job creators. Okay. So definitely, yeah. Dan kalau kita lihat juga, John, kalau sekarang ini golongan graduan semasa sekarang ini tak boleh hanya fokus kepada pekerjaan yang sedia ada. Betul. Mereka, inilah COVID-19 mengajar mereka sebenarnya, menjadi eye opener kepada mereka untuk bersedia kepada kewujudan pekerjaan-pekerjaan baru. Kalau kita lihat sekarang ini dengan e-hailing yang semakin rancak dan sebagainya. Jadi melihat kepada situasi ini, Encik Gary, bagaimana Encik Gary melihat golongan graduan ataupun
bukan sahaja golongan graduan tetapi pelajar yang sedia ada di IPT sekarang ini perlu letak mindset dalam diri mereka. Mereka juga perlu bersedia untuk mengadaptasi dengan kewujudan pekerjaan-pekerjaan baru nanti supaya daya kebolehpasaran mereka tidak menjadi rendah. Pandangan Cik Gary? Yeah, I think the mentality untuk para graduan sekarang mesti berubah sikit lah. I think the way they think now, I definitely see it. Saya tengok sendiri mentality mereka dah lain daripada mentality mungkin zaman kita dahulu. So which is a great thing. Jadi kita memang memerlukan lebih banyak job creators daripada job seekers. Jadi kita tengok daripada angka-angka yang diberi tadi, memang kita tidak boleh nafikan there is not enough jobs available. That is a fact. Kita tak boleh nafikan itu. And the pandemic telah mengajar kita yang semua orang kena ada exit strategy. I think that is another fact. And we have to diversify. Kita kena diversify. And kita kena tengok other industries other than apa yang kita lakukan sekarang. Betul. And then like I mentioned tadi, agriculture is another very interesting industry. A lot of potential. We have ample of land. We can look into precision farming. They call this technology. The technology for smart farming, they are available di luar sana, and they're getting more affordable sekarang. Dan kita tengok, kita kena faham juga, orang ramai kena faham what is gig economy, what market trends and market forces, itu important, itu pun penting juga. And then kita kena faham juga jenis-jenis pelaburan di luar sana yang kita tengok sekarang, mungkin yang famous sekarang ialah cryptocurrency. Walaupun kita tidak melabur, tapi at least kena faham apakah cryptocurrency ini. So we have to keep on updating ourselves and adapt to situation. Kalau terlihat jugalah pimpinan kita baru sekarang ini dan suara anak muda juga diketengahkan oleh Perdana Menteri baru kita. Jadi melihat kepada seperti yang Cik Gary katakan tadi bahawa perlu untuk golongan graduan ini terlibat dalam bidang keusahawanan seperti pertanian moden dan sebagainya. Namun selalunya ahli perniagaan itu sendiri yang baru saja memulakan perniagaan sudah sedia ada susah untuk mendapatkan pinjaman dan sebagainya. Bagaimana ruang dan peluang yang perlu diberi oleh kerajaan kepada golongan graduan ini supaya mereka mempunyai persediaan yang cukup menyertai bidang keusahawanan, Cik Gary? Ya, dari segi inisiatif kerajaan, I think there are many out there. A lot of microcredit schemes and whatnot. But we have to look at it dari segi, we have to be more creative in that. Sekarang there are a lot of, kita guna platform macam crowdfunding is also out there. I think that is a very interesting platform juga. What I'm saying here is that kita tidak boleh have a tunnel vision. Whatever kita kena terlalu dependent on government. Kena be open lah. Kita kena cari kita punya inisiatif. Maybe we come together. Kita tiga ada idea, come together, then we talk about our ideas for the business. I think that's how we move. Kena sikap keterbukaan itu, kena open, jangan seperti Cik Gary cakap, jangan tunnel minded, jalan lurus saja, tapi kena open sebab sekarang kena kreatif lah. Sebab itu yang kita perlukan sekarang di zaman sekarang ini. Baik, jadi Cik Gary, mungkin ada a saying that goes the future is so unpredictable and technology has become destructive in a way it changes the world, the way the work is organised. Pada pendapat Cik Gary, apakah kemahiran yang harus dimiliki oleh seorang graduan untuk memenuhi keperluan industri 4.0 ni? Okay, this is a very interesting question. Okay, dari segi technical, although I'm not an expert on this, tapi dari segi technical, kita ada kemahiran yang berunsurkan Era 4.0 ni adalah seperti operations management, supply chain management, product service, innovation management, and I think there are other tools lah. Tapi let's put aside the technicality. Tapi kita tengok dari segi one thing that automation ataupun robot tidak boleh ganti adalah human emotion. Betul. So kita para graduan mereka selalu kena tekankan emotion, intelligence, creativity, innovation, like the two of you mentioned tadi, ke pemikiran kritikal, dan inilah merupakan kemahiran yang sangat penting. Sebab kita sekarang, bukan sekarang, I mean there are a lot of studies or papers out there, dan rata-ratanya semua adalah konsisten. Mereka menyatakan 3 perkara lain yang selain daripada bidang tersebut yang menarik minat majikan tadi adalah pertama, soft skill, kedua adalah
sedikit knowledge dalam bisnes dan kewangan. Okey. Dan ketiga adalah sedikit knowledge dalam project management. Jadi ini adalah perkara lain yang kena Soft ada. skills. Ya. Ya. Okey, faham. Ya. Jadi itulah Gas, antara soft skill yang mungkin harus perlu ada dalam seorang graduan dalam industri 4.0 ini. Dan bagi Gas pula, apa pendapat Gas? Bagi saya adalah golongan graduan pastinya tak boleh nak milih pekerjaan. Betul. Dan macam yang Encik Gary katakan tadi, kalau menjadi intern itu merupakan satu peluang untuk menyertai organisasi tersebut. Betul. Sertai. Ambil peluang tersebut. Dan kalau boleh, macam apa yang Encik Gary katakan, job creators. Kita nak lahirkan lebih banyak job creators daripada job seekers. Jadi mereka perlu bersedia ke arah tersebut dan juga bersedia memantapkan kemahiran mereka untuk kewujudan pekerjaan-pekerjaan baru. Mungkin akhir sekali Encik Gary, kepada golongan graduan yang sedang menonton kita sekarang ini, kita faham kalau kita berada di tempat mereka, kita faham. Mereka bimbang, mereka tak ada pekerjaan. Mindset mereka selepas habis melanjutkan pengajian di IPT, mereka bekerja dan membantu keluarga untuk menjana pendapatan dan sebagainya. Apa titik tolak ataupun perkara pertama yang perlu dilakukan mereka untuk mereka bersedia menceburi dunia pekerjaan ini, lebih-lebih lagi masa pandemik ini? Apa yang perlu mereka lakukan, Encik Gary, instead of just staying at home right now? Yeah, I think most importantly is exchange of ideas. Okay. Di masa ini adalah masa sesuai yang kritikal untuk mendapat pengetahuan baru, ilmu baru, idea baru. And then from there, there are many things that you can't do alone. You seek assistance from your friends or people or industry experts. Kita kena ada inisiatif itu. And then once you have your proper planning, and then you hit on it, and then you pursue your idea tadi untuk maybe you're going to create a certain business tadi. So that is, but if you still want to be employed untuk menjadi what do you call this, part of an organization, so you have to pad up your CV or resume. Betul. So you have to mantapkan lagi resume tadi. So you do other works. You do your community works. You help your community and whatnot. So those are the Jadi things jangan you should do. orang kata duduk diam sahaja, mantapkan resume itu. Caranya dengan menimba pengalaman bekerja di mana-mana organisasi dahulu, dan apabila pandemik ini reda nanti, mereka bersedia untuk alam pekerjaan yang sebenar. Akhir sekali, kalau boleh dikongsikan bagaimana untuk mereka di luar sana menyertai Dayak Graduates Association, SDGA, Encik Gary. Ya, okay. Jadi untuk yang I encourage everyone untuk melayari website kami di sarawakdga.org.my, ataupun boleh melawat Facebook dan Instagram kami, Sarawak Dayak Graduates Association. Di sana kami dengan konsisten selalu memaparkan ataupun promote job opportunities out there. And then you can also visit Invent Space at TT3 Plaza. Ini adalah our innovation, networking and event space is our new HQ di TT3 Plaza, Tutong, Kuching. So we welcome all collaborators, we welcome all organizations and individuals to come together. Let's exchange ideas. Work together. Yeah, we do it for the community and for Sarawak. Tak salah untuk golongan graduan kita menyertai SDGA ini. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Presiden Sarawak Dayak Graduates Association SDGA, Encik Gary Ninkan, atas perkongsian mengenai topik kadar kebolehpasaran graduan pasca pandemik. Terima kasih. Dan kepada anda di luar sana, John, saya harap agar topik ini dapat memberi sinar harapan dan idea untuk golongan graduan kita lebih memantapkan resume mereka supaya mereka bersedia untuk alam pekerjaan yang sebenar nanti. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana untuk blog yang ketiga. Saya dan John akan bawakan perkembangan terkini dan pastinya politik negara hangat. Hari ini akan diumumkan Kabinet, Menteri dan juga Timbalan Menteri. Jadi semuanya selepas ini, kita akan berehat sebentar. Jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Masih yang berdepankan anda, Jonathan Ding dan juga Ghazali Zawawi di TVS, saluran 122 Astro My TV dan juga Facebook Sejahtera Asia dan Facebook TVS. Baik, Gaz, di blog
yang ketiga ini Okey. kami akan bawakan perkembangan ataupun ialah berita yang kami nak kongsikan kepada anda dan hangat hari ini mengenai landscape politik negara. Sebab hari ini dijangka pukul 11 pagi ini 11 pagi. kabinet baru akan diumum oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi ini kenyataan yang dikeluarkan oleh pejabat Perdana Menteri semalam dan kita harap dan doa agar barisan kabinet menteri kita adalah terdiri daripada golongan-golongan orang yang berwibawa untuk membawa tanggungjawab sebagai menteri dan juga timbalan menteri. Pelbagai jangkaan dan ekspektasi lah. Bukan sahaja daripada masyarakat Malaysia, juga daripada penganalisis politik untuk kabinet yang baharu ini. Dan jangan orang kata terlepas peluang untuk terus setia bersama kami di TVS kerana kami juga bawakan perkembangan ini kepada anda selepas yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan untuk menerima persembahan senarai anggota jemaah kabinet baru semasa sesi menghadap di Istana Abdul Aziz di Kuantan semalam. Dan kalau boleh, kita juga ingin kabarkan kepada anda, Majlis Angkat Sumpah Menteri dan Timbalan Menteri akan berlangsung pada hari Isnin depan jam 2.30 petang. Sebelum ini John, sebenarnya ada sumber UMNO dan Bersatu yang mendakwa bahawa Ahli Parlimen Gombak Datuk Seri Azmin Ali akan mengugut untuk menarik balik sokongan terhadap Datuk Seri Ismail Sabri bersama penyokongnya sekiranya tidak dijadikan timbalan Perdana Menteri. Walau bagaimanapun, setiausaha politik Datuk Seri Azmin Ali menafikan laporan itu dan berkata ia adalah sama sekali palsu, berniat jahat dan tidak bertanggungjawab. Dan ada juga penganalisis politik yang menyatakan bahawa ini kalilah untuk pemimpin Sarawak, terutamanya daripada gabungan Parti Sarawak GPS, menyerajui pucuk pimpinan sebagai timbalan Perdana Menteri. Apapun saya rasa kita kena tunggu dan lihat sama ada jangkaan bahawa kabinet baru ini tidak akan terlalu berbeza dengan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini ataupun tidak. Teruskan kesetiaan anda di Kaca TV lah, di saluran TVS 122 Astro dan MyTV untuk kita ketahui kabinet baharu. Betul. Okey, jadi Gas, tapi sini saya nak tanya Gas lah. Mungkin Gas boleh kongsikan harapan Gas. Saya nak tanya soalan yang sama juga sebenarnya. Apakah harapan Gas mengenai kabinet yang mungkin bakal diumumkan? Baik, kabinet yang baru ini, saya kira saiznya, bagi saya lah, saiznya harapan saya lah sebagai anak muda, saya kira saiznya tak perlu terlalu besar, tetapi cukup untuk spesifik kepakarannya menyelesaikan masalah antara ekonomi dan kesihatan. Itu adalah faktor utama sebab kalau kita lihat jangka hayat kabinet baru ini juga tak panjang John sebenarnya. Sebab PRU ke-15 baru akan muncul tidak lama lagi. Jadi saya kira saiznya tak perlu besar tetapi peranannya perlu spesifik. Kalau John macam mana? Bagi saya setuju apa pandangan Gas tadi. Saiznya tak perlu besar, biarlah kualiti daripada kuantiti. Saya cakap dan saya nak melihat lebih penglibatan anak muda. Ramai sebenarnya ahli parlimen yang berwibawa, yang lagi muda untuk menjadi sebahagian daripada kabinet. Jadi itu harapan saya dan saya harap nanti kita lihatlah pukul 11 pagi nanti apakah yang akan diumumkan oleh mungkin ada Perdana kejutan Menteri. kan. Jadi kena orang kata ikuti perkembangan politik ini untuk pembangunan negara kita dan kita sebagai masyarakat perlu menyokonglah pucuk pimpinan negara kita. Okey. Seterusnya bila bercakap mengenai John tadi bercakap mengenai kualiti lebih baik daripada kuantiti kan. Kata penganalisis politik ini John, muka lama yang gagal, liability harus digugurkan. Itu kata fellow kanan Majlis Profesor Negara General Amir, yang mana barisan pemimpin yang tidak menonjol pada kabinet yang terdahulu adalah tidak wajar ditampilkan semula oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam senarai jemaah menterinya. Kata beliau, wajah baharu yang berpengalaman serta memiliki kelayakan mengisi sesuatu portfolio kementerian wajar untuk diberi pertimbangan. Dan saya kira tidak boleh tidak John, selain jangka hayat kabinet baru ini yang kita ketahui sekejap sahaja kerana PRU 15 akan muncul tidak lama lagi, pelantikan mereka juga perlu berlandaskan pada fokus strategi pembangunan sosio-ekonomi melihat status quo pandemik COVID-19 pada hari ini. Dan kita harapkan yang terbaiklah untuk kabinet baharu negara dan pastinya anak muda yang akan menyertai kabinet baharu ini nanti diharapkan adalah. Dan bagaimana dengan YBKJ? Agak-agaknya macam mana pandangan John? Bagi pandangan saya secara jujurnya, YBKJ merupakan salah seorang menteri yang sangat bertanggungjawab, sangat berwibawa dan melakukan tugasnya dengan baik. Dan saya percaya dan saya yakin bahawa beliau juga akan menjawat jawatan menteri dalam kabinet baharu ini, tetapi di portfolio mana itu kita tak tahu. Jadi kita tunggu dan lihat
Tapi ada desas-desus menyatakan bahawa beliau akan menjadi Menteri Kesihatan yang baru. Oh, Menteri Kesihatan? Mungkin, tapi itu kita tak tahu. Okey. Sebab itu hanya rumours kat social media yang cakap KJ mungkin layak jadi Menteri Kesihatan dan sebagainya. Sebab YBKJ program pelaksanaan imunisasi, program imunisasi COVID-19 kebangsaan, saya rasa satu program yang sangat lancar, berjaya dan kita ucapkan tahniah dan syabaslah kepada YBKJ kerana berjaya menjalankan program sampai sekarang pun masih lagi berjalan walaupun tiada menteri yang bertanggungjawab, tapi masih berjalan dengan lancar dan sempurna. Jadi itulah harapan kita untuk kabinet baharu ini, tapi apapun kita harapkan yang terbaik pada pukul 11 pagi nanti. Okey, seterusnya kita bawakan kepada anda status terkini COVID-19 dengan cerita semalam negara Malaysia mencatatkan kes yang tertinggi. Betul. Semalam merupakan hari yang agak sedih sebab Malaysia mencatatkan kes harian yang tertinggi, juga kes kematian yang tertinggi, guys. Apabila semalam 24,599 kes baharu dicatatkan, sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 menjadi 1,640,843 kes. Dan ini juga yang seperti yang saya katakan tadi, kes harian yang tertinggi dilaporkan sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Dan Selangor masih menjadi penyumbang tertinggi, iaitu 6,936 kes, diikuti Sabah 3,487 kes, Johor 2,785 kes dan Sarawak juga 2,024 kes. Dan itu juga Sarawak, kalau tak silap saya, angka yang tertinggi juga dan rekodkan Sarawak. Dan kalau kita balik pula dan kita lihat daripada angka kematian, 393 kematian baharu direkodkan semalam dan 100 kes kematian dalam tempoh yang sama berkaitan dengan brought in death ataupun BID, di mana mereka meninggal dunia di luar hospital dan didapati positif COVID-19 selepas meninggal dunia dan di brought in death di hospital. Sebab itu saya rasa keperluan untuk kita sekiranya punya simptom segera untuk terus pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Betul, untuk melakukan saringan lah supaya kita tahu status kita. Sekarang juga ada test kit yang boleh dibelikan daripada farmasi, jadi digalakkan untuk beli dan sentiasa melakukan saringan kendiri untuk keselamatan kita dan juga keselamatan orang sekeliling. Okey, dan kalau untuk di Sarawak, John, kes baharu COVID-19 di Sarawak semalam meningkat kepada 2,024 kes dengan 99.85% atau 2,021 kes adalah daripada kategori 1 dan kategori 2. Dan kita nak ingatkan, kategori 1 ini adalah mereka yang tidak punya gejala dan kategori 2 adalah mereka yang mempunyai gejala ringan. Jadi ini adalah perkembangan baik sebenarnya, menunjukkan bahawa program imunisasi COVID-19 kebangsaan itu menunjukkan kejayaan. Dan Kuching kekal merekodkan kes harian tertinggi dengan 848 kes, diikuti Semarahan 200 kes, Serian 198 kes, Sibu 161 kes dan beberapa lagi daerah lain mencatatkan bilangan kes di bawah 100 kes seperti yang anda boleh rujuk di Facebook JPBNS. Dalam pada itu, Duka Cita dimaklumkan terdapat 2 kes kematian baharu akibat COVID-19. Masing-masing di Kuching menjadikan jumlah kematian bertambah kepada seramai 510 orang. Kita tahu program imunisasi COVID-19 kebangsaan menunjukkan hasilnya. Tapi sekali lagi lah, saya kira ini merupakan bukan merupakan tiket hijau, merupakan tiket hijau pula, lampu hijau untuk kita meleka-lekakan SOP. Sebab kita tak tahu kewujudan varian-varian baru kan. SOP masih harus dan perlu dan penting untuk kita teruskan, sebab itu dah terbukti bahawa SOP ini memang membantu untuk mengurangkan jangkitan COVID-19, dan vaksin itu bukanlah 100% dapat menyelamat anda, tapi ia boleh is a better protection rather than no protection at all. Senang cerita, kita ambil COVID-19 ini sebagai iktibar untuk kita tingkatkan amalan kesihatan kita dan mencegah sebaran penyakit lah selepas ini, supaya tak kira apa pun berlaku, kita dan keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dapat hidup dalam keadaan yang sihat sejahtera. Itu yang penting kan? Okey, selepas ini untuk blok yang keempat dan blok yang kelima, John akan bersama dengan Cikgu Azila dalam slot pendidikan. Saya lihat dekat Facebook ramai dah anak murid dia yang menunggu Cikgu Azila untuk sabar jap untuk mengancam mereka hari ini. Jadi yalah, semuanya selepas ini. Jadi kita akan berehat sebentar dan gas pergi mana selepas saya ni? Saya mundur diri kejap. Pergi breakfast. Kerja. tak boleh dine in, tapi itulah John akan menemani anda sehingga jam 8.30 pagi. Kepada anda, teruskan kesetiaan bersama kami hanya dalam Sejahtera Asia. Sarawakku sayangku,
Sarawak. Kita sayang Sarawak, sanggup berkorban untuk Sarawak. Oh ha, mari laungkan bersama. Oh ha, membara di dalam jiwa. Inilah oh negeriku, tanah tumpah darahku. Sama-sama kita jaga Sarawak. Sarawakku sayangku, kebanggaanku selalu, aman makmur selamanya Sarawakku. Rakyat bersatu padu, pemimpin mengambil tahu, menuju mercu Sarawak maju. Kita anak Sarawak, sama belah nyentuh Sarawak. Kita sayang ke Sarawak, sanggup berkeradai ngetan ke Sarawak. Oh ha, mari laungkan bersama. Oh ha, membara di dalam jiwa. Inilah negeriku, tanah tumpah darahku. Sama-sama kita jaga Sarawak. Sama-sama kita jaga Sarawak. Kembali lagi bersama dengan saya, Jonathan Ding dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami, dan saya lihatlah dekat Facebook Sejahtera Asia sekarang tengah kecoh anak-anak murid yang tak sabar untuk melihat cikgu kegemaran mereka, cikgu kegemaran Sejahtera Asia untuk mengajar apakah yang beliau akan ajar hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, kita ucapkan selamat pagi kepada Cikgu Azila. Cikgu, selamat pagi. Sama baju kita itu. Dah sama warna. Sama rumah kita, rumah sukan warna merah. Okey, baik. Jadi cikgu, hari ini apa yang akan cikgu ajar? Okey, hari ini saya nak balik semula menjawab persoalan yang ramai nak sangat tahu, kenapa satu bahagi dengan sifar ataupun satu bahagi dengan kosong tak boleh. Kalau kita tekan kalkulator apa? Tak bawa pula saya kalkulator lagi. Kalau kita tengok kalkulator, tekan kalkulator, cuba siapa yang ada dekat rumah sekarang ni boleh cuba tekan kalkulator satu bahagi dengan kosong, dia tak boleh. Boleh. Siapatnya. Kadang-kadang kalau menggunakan scientific calculator tu dia akan keluar syntax error. Math error. Dan yang kalkulator biasa tu kadang-kadang ada yang keluar tanda ni Tanda apa tu? Buikan kah katanya. Undefined lah. Undefined. Contoh saya nak terangkan bermula daripada ni. Apa yang kita faham tentang darab, setuju tak kalau saya kata darab ni sebenarnya multiply dia sebenarnya tambah ulang-ulang. Tambah ulang-ulang. Contoh 3 kali 2. 3 times 2. Maksudnya 2 2 2. Salah. Okey. Bukankah 3 times 2 is 6? Betul kan? 2 2 is 6. Apa lagi? 3 times of 5. 5 3 kali. Kan 15? Okey, ini menjawab kepada 3 times of 5, 2 times of
3 times of 2. 3 times of 2. Macam inilah. Okey. Okey. Jap, Cikgu Azila. Ya. Kita ada masalah teknikal sikit, tapi kita akan berehat sebentar. Okey. Selepas ni anak-anak murid tunggu dulu dekat Facebook, tunggu dulu yalah sebab selepas ni Cikgu Azila nak terangkan lagi kenapa kita tak boleh bahagi dengan kosong sifat kan. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan berehat sebentar, jumpa selepas ini. Erti perjuangan masa lalu kini dan masa depan berdampingan sebagai bangsa merdeka, budiman di mata dunia. Semesta bergema, suarakan syair pelbagai budaya, pelbagai bangsa membina saksama. Gelora perjuangan, kesatuan hati, tradisi, ragam agama, semarak menyala, kedaulatan bangsa lahirkan rasa hormat. Bumi Sarawak nan permai, saksi sejarah, sejahterakan perdamaian di persada bumi Borneo. Ya, kembali lagi bersama dengan saya Jonathan Ding dalam Sejahtera Asia. Baik, jadi kita tak nak melengahkan masa lah. Kita nak suruh Cikgu Azila sambung pengajaran dia tadi, di mana hari ini topik dia ialah kenapa kita tak boleh bahagi dengan sifat. Jadi Cikgu Azila, teruskan, sambung lagi. Okey, ini. Macam ni ulang-ulang balik Ya. Darab ini kalau kita setuju, kalau setuju dengan saya lah, dia sebenarnya adalah tambah ulang. Betul tak kita buat sifir, kita tambah kan? Ya. So 3 times of 2, 2 ni 3 kali. Macam ginilah. 3 times of 5 contohnya. 5 ini 5 kali. 5 kali. 3 kali 5. 5 3 kali. Yes. Kan darab 3 darab 5 kan 15. Ya, 3 darab 2 kan 6. So, darab adalah tambah ulang-ulang. ulang. Okey, macam mana pula dengan bahagi? Always kena ingat. Kena ingat. Kena ingat. Kena ingat, breakfast ni. Adik-adik pula yang sekolah rendah ni, awak kena ingat darab harus sentiasa lawannya bahagi. Nanti awak dah tingkatan akan sangat berguna tips ini. Darab lawannya bahagi. Kalau lawan, apabila darab kata tambah, dia kan lawan. Dia tak nak sama. So, bahagi pula kata tolak. Dia tolak ulang-ulang. Okey. Konsepnya begini. Contoh, saya katakan 10 bahagi dengan 5. Okey. Ini sebenarnya 10, kita akan tolak 5 sampai dia habis. Okay. Tolak 5, belum habis lagi, tolak 5 lagi. Dan habis, jadi kosong kan? Kosong, yep. Berapa kali 10 bahagi 5? 2. Kan betul? 10 bahagi 2? Bahagi 5? 2. Contoh lagi. Okay. 20 bahagi dengan 10. Okey. 20 bahagi dengan 10. 20. Tolak berulang. Tolak 10 sekali, belum habis lagi. Tolak sekali lagi. Kan betul? Baru habis. Jadi kosong. Maknanya, 20 bahagi dengan 10 ini akan menghasilkan jawapannya 2. 2 kali. Sebab 2 kali nak kena tolak. Okey. Beginilah konsepnya yang saya nak anda faham dahulu. Darab adalah tambah berulang. Manakala bahagi pula adalah tolak. Ulang sampai dia habis. Okey. Macam mana kita nak apply? Sampai ni dah okey? Dah boleh? Ke adik-adik yang sedang tengok ni, sampai ni dah okey? Dah faham? Awak tolonglah share yang ni supaya ramai lagi boleh tengok. Ya, Sebab betul. ni best ni. Best. Serius. 1 bahagi dengan kosong, dia akan memberikan awak satu gambaran yang baru. Sebelum ni awak just tahu 1 bagi kosong tak boleh, guru, 1 bagi kosong tak boleh, itu je. Hari ini kita kenalkan kepada awak kenapa dia jadi macam tu. Kenapa bila awak tekan kalkulator dia tak keluar jawapan. Okey. Ingat bahagi adalah tolak ulang. Bahagi adalah tolak ulang. Okey, macam mana kita nak apply dalam persoalan kita pada hari ini? Ya. 1 bahagi kosong. Di sini awak akan jumpa kenapa dia jadi begini.
satu, kalau bahagi tadi macam 10, 20 bahagi 10. 20 akan tolak 10, tolak 10, tolak 10. Yep. Sekarang 1 tolak kosong, tolak kosong, tolak kosong. Sampai bila satu ni akan habis? Tak Tolak akan kosong, habis. habis? Tak habis lagi Tak kan? habis. Yang kat Facebook ni, okey tak? Okey tak Syana? Okey, semua cakap faham, tolak cikgu. lagi kosong. Dah 2 kali dah kita tolak kosong. Tak habis juga, tolak lagi kosong. Tak habis Nak juga. tolak sampai bila ni? Sampai dah tahun depan pun tak habis. Tak habis. Tahun satu lagi pun tak habis. Okey. Tolaklah. Teng, 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 teng. Makanya jawapannya adalah 1 bahagi dengan kosong. Dalam bahasa Melayunya kita sebut tak tertakrif. Okey. Ataupun in Englishnya undefined. Undefined. Tak tahu lah. Undefined. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa tak boleh bahagi dengan kosong. Walaupun mana-mana angka pun tolak memang tak akan habis. Jadi kita akan berehat sebentar. Selepas ni kita kembali lagi, kita nak tahu apakah cikgu akan ajar lagi selepas ini. Jadi anak-anak murid dekat Facebook tu ramai sebenarnya yang komen ni tengah hangat. Jadi tunggu. Selepas ni kita akan kembali lagi di Sejahtera Asia. Ya, kembali bersama dengan saya Jonathan Ding dalam Sejahtera Asia di blog yang terakhir. Baik, saya nak bacakan juga komen dekat Facebook ni di mana daripada Mackendy Manggis. Dia cakap, saya bukan adik-adik tapi tertarik nak tahu apa alasannya 1/0 error. Itu dia cakap. Tapi yelah, sebab tadi kan saya tak habis-habis cakap adik-adik, tapi ada juga yang geng-geng bukan adik kat sini. Thank you, Mackendy. Jadi harap anda dah dapat jawapan kenapa 1/0 ni tak boleh jadi undefined. Kata Cikgu Azila tadi. Jadi, Cikgu boleh sambung lagi. Okey, ada satu lagi alasan macam mana penerangannya, macam mana 1/0 ni dia jadi error, dia jadi syntax error, jadi undefined. Ataupun ada yang jumpa juga dia letak macam gini, tanda ikan ni, macam rebin ada juga. Infinity, dia tak terhingga maksudnya. Kalau saya sendirilah, kalau ditanya kepada saya lebih suka cakap yang ni adalah undefined, tak tertakrif. Kerana dia ada perbincangan sikitlah. Bukan yang ni tak berapa tepat lah. Bagi saya undefined. Okey, macam mana? Sekarang ni better awak ada kalkulator dengan awak ataupun dekat phone kan ada kalkulator kan? Okey. Kosong. Okey, 1 bahagi kan kita letak macam ni, 1/0 kan? Okey, apa kata kita jangan letak kosong dahulu, kita letak nombor yang boleh kita hitung iaitu 0.1. Okey. Kalau awak tekan kalkulator, 1 divide dengan 0.1, awak akan mendapat jawapannya 10. Okey. Apa kata kita hampirkan lagi ini dengan kosong? Maksudnya jadikan dia lebih kecil. Okey. 1 bahagi dengan 0.01. Okey, maksudnya ini makin hampir dengan kosong Kalau 1 bahagi dengan 0.01 awak akan dapat 100, betul? Betul. Betul. Yang kat rumah ni ada mengira tak? Irdina, Hadidayan, siapa lagi? Nurul Mariam, okey. Felix semua. Okey, now bahagi jadi 100. Apa kata lagi? 0 point makin dekat dengan kosong. 1 ini 2. Okey. Awak akan dapat jawapan 1000. Okey. Begitu juga contohnya, saya tambah kat sini kosongnya tambah makin banyak. Ini 2 kosong, ini 3 pula kosong. 1, 2, 3. Ini pun daripada 1000, yang ini jadi 10,000. Maksudnya dia makin hampir dengan kosong, makin hampir dengan kosong, makin hampir dengan kosong. Makin hampir lagi dengan kosong, ini ada 3 kan? Ini pula ada 4. Awak boleh bayangkan ini pula ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, terlebih dek. Nombor ni dah banyak kosong dah. Artinya nombornya akan makin kecil awak bahagikan, makin besar banyak jadinya. 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, sejuta, 10 juta, juta, lemon, macam itulah. Okey, bila dah banyak sangat macam tu, kalau dia dah sampai yang paling kecil sekali, ini kan tadi menghampiri kosong. Menghampiri. Kalau dia dah ngam-ngam memang jumpa kosong sendiri, maksudnya ini adalah yang tak terhinggalah kosong. Tak akan habis lah. Tak akan habis. Itu yang kita maksudkan dengan tak tertakrif ataupun undefined. Dalam bahasa kita faham.
Si tahulah ertinya. Okey, Ah, jadi- faham Faham? faham. Dah guna baju sama hari ni, dia punya level of understanding tu tinggi. Oh, jadi itulah sebabnya, itulah antara sebabnya kenapa tak boleh bahagi dengan sifar. Jadi itulah indahnya matematik ni, ada juga explanation, ada juga sains di belakang matematik. Ya, betul, Jadi betul. terima kasih Cikgu Azila Sama-sama. atas perkongsian hari ini. Kita Ya. harap agar anda di rumah ataupun anda di Facebook menontonnya ataupun nak menambah ilmu yang baharu. Saya pun, ini ilmu baru bagi saya ni. Saya pun sebenarnya saya memang tahulah sifar tak boleh dibahagikan, tapi saya tak tahu apakah di sebaliknya. Selalunya tekan-tekan, okey memang si boleh terus si boleh si fikir kena je si boleh. Apa halnya si boleh? Si fikir macam dia. Jadi terima kasih Cikgu Azila. Sama-sama. Yap, jadi siaran Sejahtera Asia hari ini, hari Jumaat 27 Ogos sampai di sini sahaja. Jangan lupa teruskan kesetiaan anda bersama dengan TVS pada hari ini sepanjang hari pelbagai program menarik, dan pada pagi ini Kabinet baharu akan diumumkan pada pukul 11 pagi. Saksikan di TVS jam 11 pagi nanti. Jadi saya Jonathan Dick dan Cikgu Azila sampai sini saja. Teruskan kesetiaan anda di TVS daripada dalam, kita jumpa lagi dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Inovasi. Banyak tersasul saya hari ini. Minta maaf. Bye. Bye.